berapa harikah kita nak keluar bertabligh? Adakah kita nak keluar 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan seumur hidup? Jawapannya, kita boleh keluar bila-bila saja kita ada masa. Kalau kita ada masa 1 hari, kita keluar 1 hari. Kalau ada masa 2 hari, keluar 2 hari. Kalau ada masa 3 hari, keluar 3 hari. Kalau kita ada masa 1 minggu, keluar 1 minggu. Kalau kita ada masa 40 hari, keluar 40 hari. Kalau kita ada masa setahun, keluar setahun. Berapa masa yang ada kita ni, kita gunakan untuk jalan Allah, untuk bertabligh. Janganlah kerana kita tak ada masa 3 hari, kita langsung tak keluar. Ini yang salah. Kita dah tetapkan mesti setiap bulan tu 3 hari mesti keluar. Jadi kita tak ada masa 3 hari. Jadi kita tak keluar langsung. Ini yang salah. Kerana kita menetapkan keluar bertabligh berapa hari yang kita ada masa. Kalau kita ada masa 1 hari, keluar 1 hari. Kalau ada masa 2 hari, keluar 2 hari. 3 hari, keluar 3 hari. Kalau kita ada seminggu, kita cuti seminggu, keluar seminggu. Kalau kita ada cuti 2 minggu, macam cuti sekolah misalnya, 2 minggu. Cikgu cuti, murid pun cuti, 2 minggu keluar. Cikgu bagi kerja rumah masa keluar boleh buat. Kerja rumah ke, matematik ke, sains ke, boleh. Cuti 2 minggu. Cuti ujung tahun, 40 hari keluar. Bawa buku sekolah. Kalau cikgu sedia ke kerja rumah. Kalau tak ada, tak payah buat. Keluar saja. Cuti tahun, keluar. Yang penting keluar. Jangan tentukan berapa hari. Tidak semestinya sebulan kita kena keluar 3 hari, setahun 40 hari, seumur hidup 4 bulan. Kalau kita ada masa, kita keluarlah setahun. Tak ada masalah. Dan usaha maqami tu yang kita kena buat. Kitab yang kita baca semasa ta'alim, kitab Fadail Amal, kitab Mantakhab Hadis, dan kitab Hayatus Sahabah. Kita boleh baca kitab lain. Kitab hadis yang lain pun boleh, sebab hadis Nabi SAW juga, sabda Nabi SAW juga. Contohnya kitab Riyadhus Salihin, kitab yang ditulis oleh ulama juga. Bukan ditulis oleh Maulana lah, tapi ditulis oleh ulama. Hadis Nabi SAW juga, sabda Nabi SAW juga, boleh baca. Seperti kitab Riyadhus Salihin atau lain-lain kitab hadis, boleh baca. Kitab lain pun boleh. Kitab fiqah ke, kitab tauhid ke, kitab tasawuf ke, kitab tajwid ke, semua boleh. Tapi kena ada ustaz yang memberi penerangannya. Kena ada ustaz. Bolehlah kita menerang kitab. Jangan kita kongkong kan. Kita hanya boleh baca 3 kitab je. Itu Fadail Amal, Hayatus Sahabah, dan Mantakhab Hadis je. Kitab lain tak boleh baca. Tak boleh. Sebab kitab lain tu bukan Maulana yang tulis. Tak boleh. Boleh baca kitab lain. Boleh baca. Tidak ada masalah apa. Semuanya ilmu Allah ni luas. Luas ilmu Allah. Ilmu Allah ni luas. Kemudian kata kita tidak boleh nak sentuh isu-isu semasa. Boleh sentuh isu-isu semasa. Kerana kita hidup atas dunia ni mesti ada isu-isu semasa punya. Tidak menyisalah kita nak cerita tentang isu-isu semasa pada waktu-waktu lain. Bukan pada masa kita memberi bayan. Kita memberi bayan tu fokus kita kepada iman. Masa memberi bayan, fokus kita kepada iman, kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pada masa-masa yang lain, boleh kita nak cerita isu semasa ke, tidak menjadi salah. Sebab Islam ni luas. Nak cerita tentang politik pun boleh. Kerana Islam ni luas. Jangan kita menyempitkan Islam semuanya tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Lalu orang pun tak mau ikut kita. Kita buat dakwah sempit.
kita memandang Islam tu sempit. Jadi orang pun tak mengikut. Sebab kita pandang Islam dalam konteks yang sangat sempit. Pada Islam yang sangat luas. Allah SWT berfirman, Ya ayuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan semua bidang kehidupan. Dan bidang ibadahnya, muamalahnya, munakahannya, jenayahnya. Kita masuk sikit saja. Sebab ibadah pun tak lepas. Muasyarah lagi. Macam-macam lagi. Islam semua sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku telah redha Islam menjadi agamamu. Jadi selepas Islam tu dah sempurna, dah lengkap, dah syumul, baru Allah SWT panggil Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapnya. Dan Islam dah cukup dah. Selepas Nabi wafat, Islam dah sempurna dah. Dan Allah pun dah redha Islam jadi agama yang diredainya. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Dan siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat adalah daripada orang-orang yang rugi. Jadi kita kena menyeru manusia ini kepada agama Islam yang syumul, yang lengkap, yang sempurna. Jangan kita menyempitkan Islam dalam soal ibadat semata-mata. Islam ni luas, mencakupi seluruh bidang kehidupan kita. Inilah yang diperjuangkan Nabi, inilah yang diperjuangkan sahabat. Apabila mereka berjuang, berdakwah, bertabligh dengan cara yang betul, bantuan Allah datang. Tengok sajalah di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, 2/3 dunia telah jatuh di bawah pemerintahannya. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masih hidup zuhud dengan memakai baju yang bertampung. Hatinya sikit pun, dunia sikit pun tak masuklah hatinya, walaupun dunia berada di tangannya. Ini orang yang zuhud. Dunia sikit pun tak masuklah hatinya, walaupun dunia telah jatuh ke tangannya. Ini sifat orang yang zuhud. Kenapa? Kerana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memperjuangkan Islam yang syumul. Dia adalah pemerintah yang memerintah 2/3 dunia, dan semua bidang, termasuklah bidang ibadat, muamalat, munakahat, jenayah, muasyarat, bidang tarbiyah wa ta'alim, bidang jihad, bidang pertahanan, bidang penghakiman, dan semua ada bidang. Dalam Islam semua dekat. Daripada kita tidur sampai tidur balik, dia bangun tidur sampai bangun tidur balik. Dia soal-soal pribadi, soal rumah tangga, sampai soal negara dan dunia, sampailah masalah khilafah. Hari ini kita tak ada khalifah. Sebab umat Islam memperjuangkan Islam secara sempit, tak mau menegakkan khilafah. Kita tak ada khalifah. Jadi untuk menegakkan khalifah itu, kita mesti berjuang daripada bawah, seperti mana Nabi SAW buat, iaitu dengan memantapkan iman. Sebab itulah kita kena buat dakwah, insya-Allah. Kalau kita buat dakwah dengan cara yang betul, seperti mana yang Nabi buat dan sahabat buat, dunia akan jatuh ke tangan kita. Bukan saja Malaysia ni jatuh ke tangan kita, dunia akan jatuh ke tangan kita. Kalau kita betul-betul buat dakwah seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW, dan seperti mana yang telah dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain buat, bukan setakat Malaysia ni akan jatuh di tangan kita, dunia akan jatuh di tangan kita. Buktinya sahabat telah tunjukkan kepada kita, dunia telah jatuh ke tangan sahabat.